Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di serambi ilmu online dengan kitab tasawuf, iaitu kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dengan harapan segala ilmu dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulakan pengajian kita, ingin saya terangkan bahawa insya-Allah besok Rabu, iaitu 28 Jun 2023, kita akan masuk pada tarikh 9 Zulhijjah. Yang mana 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah atau Yaumul Arafah. Yang mana pada hari Arafah inilah hari kita dianjurkan, disunatkan bagi yang tidak berada di Mekah Al-Mukarramah melakukan haji adalah untuk berpuasa. Jadi kita tidak berada di sana, maka kita yang ada di sini disunatkan untuk berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, dengan harapan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada 9 Zulhijjah nanti, insya-Allah besok hari Rabu, dari mula setelah fajar sampailah malam, sampailah maghrib atau malam raya, kita disunatkan untuk berdoa, berzikir, bertasbih. Kerana apa? Kerana itulah waktu makbul atau dikatakan waktu mustajab. Kalau kita melaksanakan doa pada waktu tersebut, 9 Zulhijjah. Dan pada malam raya juga, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu malam dua raya, malam nisfu Sya'ban, malam Jumaat adalah termasuk malam-malam yang mustajab, iaitu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahkan doa kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka saya mengingatkan pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk bersungguh-sungguh insya-Allah pada besok hari untuk berpuasa dan berzikir serta berdoa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, telah datang kepada kami beberapa pertanyaan. Bilakah waktu yang mustajab? Bukankah kita tunggu umat Islam yang ada di Mekah, di Arafah sedang berwukuf? Inilah waktu mustajab. Jawapannya, dalam hadis yang diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis dan sunan yang terkenal berkenaan tentang mustajab berdoa pada
hari Arafah, berzikir, bertasbih pada hari Arafah, itu menggunakan atau hadis tersebut lafaznya adalah Yaumu Arafah. Hari Arafah. Dan apakah hari Arafah? Adalah At-Tasi', hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita ikut sesuai dengan ketetapan negeri kita. Kita di Malaysia, kita ikut sesuai ketetapan negeri kita. Negeri kita di Malaysia, tarikh ke-9 adalah Rabu. Maka bukanlah 8. Bukanlah kita tunggu ketika mana orang yang ada di sana sedang berwukuf. Tidak. Tapi kita ikut kita yang ada di sini. Iaitu pada 9 Zulhijjah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Zulhijjah ikut matlak kita. Dan seperti itu insya-Allah. Maka tanpa membuang waktu lagi, kita akan menyambung pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala pada juz 1 muka surat 392 tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu jumlah yang kelima. Kata-kata mu'alif rahimahullah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, jumlah yang kelima itu pada menyatakan sa'i. Sekarang kita nak bahas tentang sa'i. Apa katanya? Dan apabila selesai ia daripada tawaf itu, maka hendaklah ia keluar. Maka hendaklah ia keluar daripada Babus Safa hingga sampai kepada Bukit Safa. Maka naik ia di atas tangganya itu, sekira-kira seperdirian orang. Kerana demikianlah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelihatan Baitullah. Setelah itu maka dimulai sa'inya itu. Padahal ia menghadap kiblat dan dibacanya. Jadi menghadap Kaabah dibacanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ma hadana. Alhamdulillahi bimahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kulliha. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وَأَعَزَّ جُندَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دِينُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhahirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. وأسألك العفو والعافية والمعافاة والدائمة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Itu adalah doa yang dibacakan, tuan-tuan. Doa yang dibacakan ketika kita berada di sa'i tadi tu. Artinya Allah yang maha besar,
Segala puji tertentu bagi Allah atas barang yang memberi petunjuk ia akan kami. Segala puji tertentu bagi Allah, aku memuji akan Allah Ta'ala dengan sekalian puji atas segala nikmatnya. Dan tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah yang Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang menjadikan ia dengan tangan kudratnya, kuasaannya maksudnya, akan segala kebajikannya. Dan dia yang kuasa atas berbuat segala sesuatu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, hanya Allah Ta'ala yang Esa, yang membenarkan janjinya dan yang menolong hamba-Nya dan yang memuliakan ia akan segala tenteranya yang Muslim, yang memecahkan ia akan segala perhimpunan kaum yang kafir dengan sendirinya. Tiada Tuhan selain Allah yang semata-mata baginya agama Islam, dan jikalau benci akan dia oleh segala kafir sekalipun, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Semata-mata baginya agama Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Maka baginya segala tasbih pada waktu petang dan pada waktu pagi-pagi, dan baginya tahmid, yakni pujian di dalam 7 petala langit dan di dalam 7 petala bumi, dan pada waktu petang dan pada waktu pagi. Allah Ta'ala iaitu Tuhan yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Ni. Dan yang menghidupkan akan bumi kemudian daripada matinya. Dan seperti yang demikian itu dikeluarkan sekalian kamu. Dan setengah daripada tandanya itu bahawa menjadikan ia akan kamu daripada bumi, kemudian tiba-tiba jadi kamu manusia yang bercerai-berai. Wahai Tuhanku, aku memohon akan dikau akan iman yang sentiasa kekal. Dan aku pohonkan akan dikau akan yakin yang benar, dan ilmu yang memberi manfaat, dan hati yang khusyuk, dan lidah yang berzikir. Dan aku pohonkan akan dikau akan maaf dan afiah, dan maaf yang berkekalan di dalam agama dan di dalam dunia dan di dalam akhirat, dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya. Itu adalah makna daripada doa yang panjang kita baca ketika sa'i itu. Dan seyogyanya, kata muallif iaitu Syekh Abdul Samad Falibani, berdoa ia barang yang dikehendakinya, kemudian daripada segala doa yang dibaca yang tersebut itu kemudian maka ia turun lalu berjalan ke marwah dan dibacanya. Lepas tu dia turun, dia jalan menuju marwah. Dia baca doa dia, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzu wal a'azzul akramu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhanku, ampuni olehmu akan daku dan beri olehmu akan daku rahmat, dan maafkan olehmu daripada dosa yang engkau ketahui, kerana engkaulah yang terlebih mulia dan yang terlebih murah. Wahai Tuhanku, beri olehmu akan kami di alam dunia akan kebajikan, dan di dalam akhirat akan kebajikan, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Itu. Maka apabila ia hampir sampai kepada mil akhdar, iaitu tanda yang tersandar di penjuru jidar dinding. Jadi dekat situ ada mil akhdar, iaitu tanda yang tersandar di penjuru jidar dinding Masjidil Haram. Sekira-kira tinggal antaranya dan antara yang demikian itu 6 hasta.
Jadi lebih kurang, maka hendaklah ia lari serta digerakkannya akan tubuhnya hingga sampai ia kepada mil akhdar yang kedua. Ini adalah tanda untuk lari anak lari lah dia panggil, apa dia panggil, lari kecil lah. Ni kan lari. Ni. Jadi kalau sekarang zaman saya yang terakhir, iaitu dia letak lampu hijau. Lampu hijau. Tanda. Dan mil akhdar yang pertama itu iaitu satu tanda yang tersandar pada dinding Masjidil Haram dan satu lagi yang tersandar pada rumah Saidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tanda lagi satu dulu tu kat situ adalah rumah Saidina Abbas radhiyallahu anhu, iaitu pakcik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana pakcik tersebut iaitu Saidina Abbas radhiyallahu anhu termasuk pakcik yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu berjalan ia dengan perlahan-lahan seperti adatnya yang sedia hingga sampai kepada Marwah. Jalan pelan-pelan sampai kepada Marwah. Maka sunat ia naik ke atas tangganya seperti ia naik ke atas tangga Safa dahulu. Jadi naik tangga tu. Sebab dia kan bukit, dulu bukit. Sekarang dia dah tak buang bukit. Zaman tahun 1996, saya pertama kali pergi umrah. Iaitu apa? Iaitu jadi dia ada batu bukit lah. Bekas bukit tu masih ada. Cuma dia macam cat supaya tak berdebu dah. Batu tu masih ada. So kita sampai situ, kita pijak, kita duduk situ. Bukan duduk lah, kita pergi situ kejap, lepas kita jalan gitu ni. Safa wal Marwah. Ini cerita ni. Sekarang hari tu tahun 2016. Lepas 20 tahun. Saya pergi terakhir 2016. Pergi pertama 1996. Lepas 20 tahun, tahun 2016, dah tak ada dah. Batu tu dah tak ada dah. Tak tahu pergi hilang ke mana. Tapi dah tak ada. Ni. Lalu dia kata apa? Maka sunat ia naik ke atas tangganya seperti ia naik ke atas tangga Safa dahulu itu. Ini baru hasil sekali sa'i. Itu baru sekali. Dan apabila kembali ia kepada Safa, maka hasil 2 kali sa'i. Maka diperbuatnya akan yang demikian itu hingga sempurna 7 kali. Dan hendaklah ia lari pada tempat lari yang dahulu itu. Jadi yang dah tua dia pakai kerusi tolak lah, kerusi roda. Kalau zaman dahulu dia letak dekat atas papan tu, apa nama dia? Letak kat atas macam tempat berdiri tu, macam orang tu, pasal nanti ada 4 orang angkat atau 2 orang angkat. Terutama orang tua-tua. So kita bayarlah yang angkat tu. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Dan dia dah letak, sekarang ni dah letak cas dah berapa tu, dah cas dah jelas. Tapi kalau muda-muda janganlah. Malu kan? Yang tua-tua lain dia uzur. Sebab memang ada kisah ulama dulu kan, kalau bonda dia ke sahabat, saya tak ingat ulama salafus soleh atau sahabat, ibu dia, bonda dia tu tak kuat, dah tak boleh nak jalan, maka anak dia tu masih gagah, so dia dukung mak dia macam ni. Mak dia pegang macam ni, dia bawakan mak dia sa'i, bawakan mak dia untuk sa'i. Tu hadiri wal hadirat hafizakumullah. Ini kan jelas. Okey, lalu dia sebut di sini, maka apabila selesai itu, maka selesailah daripada tawaf kudum dan sa'i, dan keduanya itu sunat jua. Tetapi apabila ia tawaf fardu yang kemudian daripada wukuf di Arafah, bila dia tawaf fardu yang kemudian wukuf daripada wukuf di Arafah, maka iaitu seyuknyanya
jangan diulangi akan sa'inya lagi kerana telah jadi sa'inya itu dengan sa'i yang kemudian daripada tawaf kudum itu. Kerana tiada disyaratkan sa'i itu kemudian daripada wukuf dan hanya senya disyaratkan sa'i itu hendaklah ia jatuh kemudian daripada tawaf barang apa tawaf bersalahan dengan tawaf pada haji, maka iaitu disyaratkan ia kemudian daripada wukuf di Arafah. Dan sunat di dalam sa'i itu suci daripada hadas dan daripada najis. Dan jadi kalau tawaf dia wajib dalam keadaan wuduk macam solat yang kita dah terangkan pada minggu lepas. Jadi dia wajib macam solat. Tapi kalau sa'i disunatkan, tidak menjadi fardu, dia kena suci tapi disunatkan. Dan sunat di dalam sa'i itu suci daripada hadas dan daripada najis. Ini sunat. Bersalahan dengan tawaf. Jadi kita jaga wuduk lah. Sunat tu kita jaga wuduk lah. Bersalahan dengan tawaf maka disyaratkan suci daripada hadas dan daripada najis seperti yang telah engkau ketahui dahulu itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan haji yang belum dapat pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya memang teringin nak pergi haji. Teringin nak pergi haji. Tapi kita belum direzekikan. Tahun ni pun belum direzekikan. InsyaAllah tahun-tahun hadapan kita direzekikan. Yang berada di sana sedang buat haji, jangan lupa doakan kami-kami yang tak dapat pergi haji ni. Doakan. Mana tahu kita ni pun terdapat tertarik pergi haji sekali. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada kawan dia pergi haji tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun tuan-tuan. Tiap-tiap tahun. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah, diberikan rezeki tiap-tiap tahun dapat pergi haji, masya-Allah. Dan jumlah yang keenam pada menyatakan wukuf dan barang yang dahulu daripadanya. Menerangkan tentang wukuf. Dan orang yang ihram dengan haji itu apabila ia sampai ke Mekah pada hari wukuf di Arafah, iaitu hari yang ke-9, maka jangan ia masuk ke Mekah kerana tawaf kudum. Jangan ia masuk ke Mekah kerana tawaf kudum dahulu daripada wukuf itu. Tetapi hendaklah ia lalu ke Arafah kerana wukuf di Arafah. Jadi jemaah yang keenam, jumlah yang keenam ni, perbahasan yang keenam maksudnya, pada menyatakan wukuf dan barang yang dahulu daripadanya. Jadi ini dah masuk tentang wukuf. Kan? Orang yang ihram dengan haji itu apabila ia sampai ke Mekah. Orang yang ihram dengan haji, dia sampai ke Mekah pada hari wukuf. Jadi ada orang yang sampai pada hari wukuf. Saya ingat tahun lepas kalau tak salah. Ada orang dia tak sangka dia dapat pergi haji. Tiba-tiba dia naik flight yang terakhir. Flight, the last flight. Yang mana dia sampai-sampai dia terus pergi ke Arafah. Ada orang macam tu. Dapat, saya ingat lagi tahun lepas. Kawan saya, dia dapat last minute. Dia tak niat pun. Dia memang tiba-tiba dia terpaksa pergi. Dia kena pergi, dia pergi. Ini cerita dia. Jadi ke Mekah pada hari wukuf di Arafah. Iaitu pada hari ke-9. Misalan dia kalau dekat Mekah hari ni lah. Hari ni hari wukuf. Di hari Arafah di mana? Di Mekah. Hari ni 9 hari bulan di Mekah. Di Malaysia kita masih 8. Ustaz, kenapa beza-beza? Ini yang kita sebut macam ni tuan-tuan dan puan. Rasulullah SAW bersabda dengan hadisnya yang sahih. Hadis dia sahih dan sarih. Sahih dan jelas. Apakah hadis dia? Kalau engkau melihat anak bulan, maka berbukalah. Maksudnya ini puasa bulan Aidul Fitri. Kalau engkau tak nampak anak bulan, kau sempurnalah 30 hari. Dan ini maksud dia bukan hanya bulan Syawal.
Bukan hanya bulan Ramadan. Juga ada hadis dia, kalau kau lihat anak bulan, puasalah. Kalau kau tak nampak anak bulan, 30 harilah. Sempurnakanlah. Jadi kita tengok anak bulan tu 29. 29 malam, 29. Tarikh 29 petang. Masuk petang tu ni nak masuk maghrib tu. Jadi kita masuk maghrib tu, waktu terbenam matahari, itu waktu melihat hilal. Kita cari hilal. Tapi saya di Kuala Lumpur lah. Susah sikit nak nampak anak bulan. Kerana KL Tower ni banyak awan. Bukan hanya awan. Awan tu benda kecil sebenarnya. Banyak jerebu. Banyak jerebu. Susah sikit. Tapi kalau pergi ke pantai, seperti Teluk Kemang, itu memang selalu nampak anak bulan sebab dia cerah. Terang, tuan-tuan dan puan. Terang di Teluk Kemang tu. Inti dia, nak kabarkan kat sini ni. Jadi, hadis itu Rasul SAW menetapkan cara penetapan awal bulan bagi bulan-bulan Islam. Puasa kita ikut bulan Islam. Syawal kita, raya kita ikut bulan Islam. Masuknya bulan haram Zulqa'dah ikut bulan Islam. Kan? Masuknya Zulhijjah ikut bulan Islam. Kerana apa masuk Zulhijjah? Bila tarikh 1 ditentukan, maka kita akan tahu bila kita nak beraya, bila hari tasyrik kita. Ini berdasarkan hadis tadi. Bukan hanya itu, semua bulan-bulan yang lain, 12 bulan ni semua mengikut ketetapan hadis tadi. Sahih dan sarih. Kita kena faham tu. Sahih dan sarih. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nampak anak bulan, masuklah 1 hari bulan. Tak nampak hari bulan, 30 lah dia. So hari tu dekat Malaysia tak nampak anak bulan, 30 lah. Ni. Indonesia tak nampak hari bulan, anak bulan, 30 lah. Brunei tak nampak anak bulan, 30 lah. Singapura dia tak dapat tengok anak bulan. Bukan tak dapat tengok, dia tak ada tempat balai cerak sebab dia kecil. Dia pulau, so dia tak nampak, dia tak adalah majlis mencerap anak bulan tu. Dia tak ada sebab dia kecil. Dia terpaksa ikut Mabims. Tu. Dia ikut Mabims. So dia pun menetapkan konsep imkan ru'yah 3 derajat dan 3 derajat 6.4 elongasi yang ditetapkan oleh Mabims. Ini cerita sebenar dia. So dah ditetapkan macam tu oleh Mabims dan kerajaan Indonesia pun sama. Kalau NGO tu tak dikira. Di Indonesia ada, sebab Indonesia kerajaan tak boleh memaksa rakyat dia. So NGO ni ikut akidah masing-masing. Yang Muhammadiyah dia nak raya awal. Maksudnya mereka memakai kaedah wujudul hilal. Yang mana kaedah ini ditolak oleh konservatif, oleh kaum tua, oleh Mabims, oleh panel pakar Farad Jakim, oleh jabatan-jabatan mufti, Ashabis Samahah Mufti, oleh Majlis Raja-Raja Malaysia. Maksud dia Majlis Raja-Raja Malaysia tidak mengikut atau tidak memakai konsep wujudul hilal, tapi memakai konsep imkanur ru'yah, iaitu kita kira, kita tahu, kita tengok anak bulan. Tak nampak 30. Nampak kita raya. Lebih kurang macam tu. Nampak kita puasa dan lain-lain. Okay. Jadi ceritanya di Malaysia tak nampak 30 lah. Kan? Allah nak letakkan tak nampak berarti 30. Tiba-tiba di Mekah nampak anak bulan ke tidak? Wallahu a'lam. Saya pun tidak tahu, tapi dalam laporan dunia macam nampak, macam tak nampak. Ini pun tidak jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka mereka menetapkan, kerajaan menetapkan, maksudnya kerajaan Saudi menetapkan bahawa hari raya ataupun hari raya Aidil Adha jatuh pada bila? Jatuh pada hari Rabu. Sedangkan kita tak nampak, maka kita
tetapkan hari raya jatuh hari Khamis. So Ustaz nak kena ikut mana? Ikut yang ada dekat Mekah atau ikut yang kat Malaysia? Jawapannya ikut dekat Malaysia. Kerana apa? Kerana setiap negeri adalah matlak dia. Sedangkan Saudi ni, keputusan moonsighting.com mengatakan bahawa member MCW Moonsighting member means dia ada organisasi dia, Abdul Qadir Mullah from Jeddah reported on June 18 Sunday moon was not sighted in Jeddah, Saudi Arabia. Not seen. Tidak nampak. Morocco pun tak nampak. Morocco pun tak nampak anak bulan kalau menurut kat sini. Sehingga kan Morocco menetapkan raya hari Khamis sama dengan kita. Padahal Morocco lagi barat. Dalam ilmu falak ni, kalau timur nampak, barat lagi lah nampak. Sebab anak bulan tu semakin lama semakin besar. Itu kita kena tahu. Semakin lama semakin jelas. Semakin lama semakin jelas. Jadi kalau orang ngaku nampak, contoh dia, orang ngaku nampak di Saudi, misalnya dia. Sepatutnya di Tunis nampak lah. Sepatutnya di Morocco lagi nampak. Di UK lagi nampak. Tapi Dema tak nampak. Ini. Contohnya Dema tak nampak. Ini nak buat macam mana? Misalan dia hadir wal hadir. Tapi menurut salah seorang jawatan kuasa falak wilayah, Ustaz Nick, kalau tak salah nama dia. Ustaz Nick. Nick. Saya ingat saya Ustaz Nick. Dia sendiri kata, saya tak tahu betul ke tak, tapi menurut dia, di Mekah ni, kadang-kadang, bukan di Mekah, di Saudi Arabia ni, di Hijaz, kadang-kadang ada orang tak nampak kalau di syahadah, maka dia akan dikira nampak. Dia akan diambil syahadah dia tu, saksian dia tu, sebab ada habuan. Yang itu saya tak tahulah. Itu saya tak tahu betul ke tak. Cuma saya dengar dalam penjelasan dia yang viral di dalam Facebook, bukan Facebook, di YouTube ke Facebook saya tak ingat, yang mana dia sendiri kata bahawa di Mekah seperti itu. Wallahu a'lam betul ke tidak betul. Tapi intinya kita kena ikut apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena ikut authority. Yang ada di Saudi kena ikut authority. So diorang raya hari Rabu, ia kena ikut. Kerana ada satu kaedah menurut Al-Imam Sayyidi Khalili, kita panggil Fatwa Khalili, dia adalah mufti di Palestine. Syekh Khalili. Syekh Khalili ni dia karang kitab Fatwa Khalili dia yang terkenal. So dia meletakkan fatwa bahawa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu menghilangkan khilaf. Maka dia menyatakan bahawa kalau kerajaan dah umum bahawa raya ini jatuh pada hari Rabu, jatuh hari Rabu orang Saudi, maka Rabu lah dia di Saudi. Kena patuh, kena ikut. Ni. Kalau kita yang berada di Malaysia ini, autoriti kita mewartakan bahawa, mengumumkan bahawa raya kita adalah pada hari Khamis. Maka hari Arafah kita adalah hari Rabu. Besok hari Arafah. Bila waktu yang mustajab doa? Adalah ikut 9 Zulhijjah. Pada negeri masing-masing. Ini doa dia mustajab besok. Bukan hari ini. Tapi kalau nak doa hari ini baguslah. Kerana dari awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah memang kita disuruh doa. Cuma doa Yaumul Arafah yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah 9 Zulhijjah waktu setempat. Kan ada satu kisah lagi. Kerana setiap daerah ni dia ada matlak masing-masing. Ada satu hadis atau athar. Kerana dia bukan hadis, dia athar. Dia kejadian di zaman sahabat. Iaitu kalau tak salah Sayyidina Muawiyah berada di Syam, di Syria, di Damaskus. Sedangkan pemerintah satunya yang ada di Madinah. So ada sahabat itu dia tahu keadaan yang ada di Syam, dia sampai Madinah, dia khabarkan yang ada, lalu ditetapkan oleh khalifah, kita pakai yang ini, bukan pakai yang sana. Yang sana itu untuk orang sana, yang sini untuk orang sini. Waktu itu Madinah untuk orang Madinah, yang sana itu untuk orang Syam untuk orang Syam. Itu menetapkan bahawa asar tersebut menetapkan bahawa adanya wujudnya matlak, wujudnya matalik. Jadi janganlah pula kata hati ni lebih dekat dengan yang ada di wukuf di Mekah. Itu tak betul.
Kerana hadis tersebut secara sarih Yaumul Arafah. Doa Yaumil Arafah. Yaumi Arafah. Hari Arafah. Dia tidak kata hinal wukuf. Dia tak kata macam tu. Ketika sedang wukuf. Dia tak kata macam tu. Waktal wukuf. Dia tak kata macam tu. Waktu sedang wukuf. Dia tak kata. So, kita tak tarikat dengan wukuf yang ada di Mekah tu. Tidak. Kita disunatkan untuk berdoa, untuk berpuasa adalah ketika kita ini pada 9 Zulhijjah. Di negara mana pun kalian berada. Ikut otoriti. Ini hadir wal hadir afizakumullah. So, kita ada otoriti, kita ikut otoriti. Otoriti kita adalah raya pada hari Khamis. Ini. Jadi, Arafah kita besok Rabu. Tapi kalau saya dah puasa dari 1 Zulhijjah, kita kena puasa lah. Sebab apa? Sunat puasa. Puasa hidupkan 10 hari pertama ni, 1 sampai 10 Zulhijjah ni hari yang Masya Allah, yang hebat. Lebih unggul daripada hari-hari yang lain. Jadi kita nak banyak ibadah lah time ni. Tahajud tu jangan tinggal, tuan-tuan dan puan-puan. 1 sampai 10 ni. Kalau boleh terus sampai tahun depan. Ini lagi bagus. Sebab apalah kita hidup di dunia ni kalau tak beribadah. Cuma saya memberi sedikit iaitu penerangan, taklimat, bukan taklimat lah. Means sharing kaedah yang betul di dalam mendapatkan waktu mustajab untuk doa pada hari Arafah yang tersebut di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kan ada hadis yang sahih. Jadi banyak hadis-hadis yang yang menyebutkan yang ini untuk kita dapat keberkatan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini hari ke-9, maka jangan ia masuk ke Mekah. Jadi kalau orang yang sampai pada 9, contoh dia sampai dekat Mekah ni, dia sampai kat Mekah ni, maksud dia sampai Jeddah nak pergi Mekah ni, pada hari ke-9 tu dia sampai. Hari terakhir tu, hari wukuf tu, maka jangan dia masuk ke Mekah kerana tawaf kudum dahulu daripada wukuf itu, tetapi hendaklah ia lalu ke Arafah kerana wukuf di Arafah. Sampai-sampai pergi Arafah dulu, pergi wukuf dulu. Dan apabila ia sampai ke Mekah dahulu daripada hari wukuf, kalau dia sampai sebelum tu, kayak kita nampak jamaah yang datang dari Malaysia, turun ke Madinah dulu, baru berangkat ke Mekah, maka sampai ke Mekah dahulu daripada wukuf. Dan apabila ia sampai ke Mekah dahulu daripada wukuf itu, maka sunat ia masuk ke Mekah kerana tawaf kudum, kemudian maka berhenti ia di Mekah padahal ia muhrim dalam keadaan berihram hingga hari ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Pakai sampai hari ke-7. Maka sunat bagi imam pada hari yang ke-7 itu membaca khutbah di Mekah, kemudian daripada sebaik zuhur, dan menyuruh ia akan manusia dengan bersedia keluar pagi-pagi ke Mina pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah iaitu hari yang ke-8 dan bermalam di Mina pada malam yang ke-9 itu. Lalu dia bermalam tidur dekat Mina pada malam yang ke-9 itu. Dan seterusnya, ini yang kita panggil hari Tarwiyah. Sebab semalam kan jamaah tu dah ada dekat Mina. Yang kita nampak ada orang-orang, tak apalah, dia rakam tentang penginapan VIP dekat Mina dengan bilik dia, cantik dia, Masya Allah, dan macam-macam. Kan? Ni dengan makannya, Masya Allah. Ini iaitu ke Mina. Dan seterusnya, malam ke-9 tu. Jadi malam, hari ni dia taklah. Dia pun pergilah. Dan seterusnya pagi-pagi hari yang ke-9 itu berjalan ia daripada Mina ke Arafah kerana mengerjakan fardu wukuf. Dia pergi berjalan dari Mina ke Arafah kerana mengerjakan fardu wukuf, iaitu kemudian daripada gelincir matahari pada hari yang ke-9 itu kerana wukuf.
kerana waktu wukuf itu daripada gelincir matahari yang ke-9 hingga terbit fajar sodik. Jadi dari mula tergelincir matahari yang ke-9 hingga terbit fajar sodik daripada malam nahar, iaitu malam yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Dan sunat bagi orang yang ihram haji itu bahawa berjalan kaki dari Mekah hingga selesai hajinya jika ia kuasa berjalan kaki. Sunat lagi dia ihram haji itu berjalan kaki dari Mekah hingga selesai hajinya. Nah ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Masya-Allah. Dan sunat ia tak kala keluar dari Mekah ke Mina itu membanyakkan talbiyah, maka apabila sampai ke Mina maka sunat dibacanya Allahumma hadha minan famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Artinya, wahai Tuhanku, inilah Mina, maka anugerahi olehmu atasku dengan barang yang engkau anugerahkan dengan dia atas awliyamu dan atas orang yang ahli taat akan dikau. Dan sunat ia bermalam di Mina sehingga subuh, maka apabila terbit matahari di atas bukit Thabir, maka berjalan ia ke Arafah dan dibacanya Allahumma ja'alha khaira ghadawtuha qattu wa aqrabaha min ridwanika wa ab'adaha an sakhatika. Allahumma ilaika ghadawtu wa iyyaka rajautu wa alaika i'tamadtu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman tabaha bihi al-yawma man huwa khairum minni wa afdalu. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah olehmu akan Arafah itu sebaik-baik perjalanan pada pagi-pagi yang aku jalani akan dia pada waktu ini. Dan jadikanlah olehmu akan dia yang terlebih hampir perjalananku daripada yang engkau redai dan yang terlebih jauh daripada orang yang engkau murkai. Wahai Tuhanku, kepadamu aku berjalan pagi ini dan akan dikau aku harap. Dan atasmu aku bersandar dan berpegang dan akan zatmu aku berkehendak. Maka jadikanlah olehmu akan daku daripada seseorang yang engkau megahkan dengan dia pada hari ini daripada seseorang yang terlebih baik daripadaku dan terlebih afdal daripadaku. Maka apabila engkau datang ke Arafah, maka dirikan olehmu akan kemahmu di Namirah, padahal hampir daripada Masjid Ibrahim alaihissalam, kerana disitulah tempat Nabi SAW mendirikan khemahnya. Dan sunat ia mandi kerana wukuf di Arafah. Jadi ini. Jadi kalau datang ke Arafah, dirikan olehmu akan khemahmu di Namirah. Ni. Tapi kita zaman sekarang susah lah tuan-tuan. Kita sekarang ni susah lah. Kan sangat susah. Dengan banyak orangnya ni. Mungkin zaman Syekh Abdul Samad Palembani mungkin masih okey. Dan apabila gelincir matahari, maka sunat bagi imam membaca khutbah yang pendek di dalam Masjid Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu dan menyebutkan ia di dalamnya itu bicara wukuf dan lainnya. Kemudian maka duduk antara dua khutbah. Dan pada ketika itu bang muazzin, maka imam masuk kepada khutbah yang kedua. Kemudian iqamat dan selesai khutbah itu serta selesai iqamat itu. Kemudian dijamakkan antara zuhur dan asar. Dia dijamakkan zuhur dan asar serta qasar jika ia musafir dengan satu bang dan dua kiamat. Dan dua iqamat. Dan dua iqamat. Setelah selesai sembahyang itu, maka hendaklah berjalan ia ke tempat wukuf Nabi SAW, iaitu pada batu yang besar yang hampir di bawah Jabal Bukit Rahmah. Kat situ ada batu besar. Dan yang terlebih afdal, bahawa ia wukuf di situ padahal ia menghadap kiblat dan sunat berkenderaan. Dan seyogyanya, ia pada ketika wukuf itu membanyakkan tahmid dan tasbih
dan tahlil dan membanyakkan puji akan Allah dan membanyakkan berdoa dan membanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala dan membanyakkan membaca Al-Quran dan membanyakkan talbiyah dan membanyakkan mengucap salawat ke atas Nabi SAW. Jadi amalan guru-guru kami, termasuk para ulama yang ada dari Universiti Qarawiyyin, daripada Al-Azhar, daripada ribat-ribat di Tarim, daripada pondok-pondok yang ada di alam Melayu ini, termasuk di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia dan lain-lain. Pada waktu ini memang biasa mereka menghatamkan Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Mereka juga kuat membaca salawat, salawat-salawat seperti Dalailul Khairat dan selawat-selawat yang lain mereka akan baca pada waktu ini. Selain doa-doa yang banyak doa. Di kadang-kadang orang dah bagi list doa panjang, kan? Ada kawan-kawan semua, tolong doakan ni, tolong doakan ni, tolong doakan ni, tolong doakan ini. Macam-macam doa. Maka ketika itu berdoalah. Berdoa, aminkan doa tersebut. Berdoa kerana mustajab. Kan? Kita harapkan tidak lain tidak bukan hanya kepada Allah jualah. Tempat untuk kita berharap. Dan tiada sunat ia puasa pada hari Arafah itu. Bagi orang yang haji. Yang bukan haji puasa. Ni. Orang yang haji tak puasa. Tiada sunat ia berpuasa pada hari Arafah itu supaya kuat ia berdoa. Dan seyogyanya jangan keluar ia dari bumi Arafah itu. Jangan dia keluar. Duduk dekat situ. Melainkan kemudian daripada masuk matahari supaya menghimpunkan antara siang dan malam di bumi Arafah itu. Jadi sampai terbenam matahari. Dan jika dapat wukuf ia pada hari yang ke-8 barang 1 saat pada ketika tersalah bilangan bulan, maka iaitu terlebih baik akan memelihara akan hajinya itu. Dan dengan itu sentosa daripada luput wukuf di Arafah. Dan barang siapa luput wukuf di Arafah hingga terbit fajar pada malam yang ke-10, maka sesungguhnya luputlah hajinya, maka wajiblah atasnya tahallul daripada ihramnya itu dengan beramalkan amal umrah iaitu tawaf dan sa'i dan bercukur. Kemudian maka menyembelih dam luput itu iaitu seperti dam tamatuk yang telah terdahulu itu, dan wajib diqadaknya akan hajinya pada tahun yang lagi akan datang dengan bersegera. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Bila kita baca manasik haji ni, hati ni teringin nak pergi haji. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Teringin nak pergi haji. Dan seyogyanya yang terlebih aham, sangat penting, yang dibimbangkannya atau dikerjakannya pada hari Arafah itu ialah membanyakkan berdoa, kerana pada hari wukuf di Arafah dan di tanah Arafah dan pada perhimpunan manusia yang amat banyak terlebih harap akan mustajab doanya itu. Dan doa yang terlebih afdal dibaca pada hari Arafah itu iaitu yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan daripada ulama yang soleh-soleh yang dahulu itu, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala padahal esa ia. Tiada yang menyekutui baginya dan baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan dan dialah yang iaitu yang hidup, yang tiada mati, yang menjadikan dengan kudratnya akan segala kebajikan dan iaitu kuasa atas menjadikan sesuatu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lisani nuran. Artinya, wahai Tuhanku,
Jadikan olehmu di dalam hatiku akan nur, dan di dalam pendengaranku akan nur, dan di dalam penglihatanku akan nur, dan pada lidahku akan nur. Ini doa-doa Syekh Abdul Samad paling Bani. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Artinya, wahai Tuhanku, bukakan olehmu bagiku akan hatiku, dan mudahkan olehmu akan segala perbuatanku. Dan doanya lagi, Allahumma lakal hamdu kama taqulu wa khairam mimma naqulu. Artinya, wahai Tuhanku, bagimu segala puji seperti yang engkau kata, dan terlebih baik daripada yang kami kata. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa ilaika thawabi. Artinya, wahai Tuhanku, bagimu sembahyangku dan bagimu hajiku dan bagimu hidupku dan bagimu matiku, dan kepadamu aku kembali dan kepadamu thawabku, iaitu pahalaku. Allahumma inni a'udzu bika min wasawisis sadri wa syatatil amri wa adzabil qabri. Artinya, wahai Tuhanku, aku meminta peliharakan dengan dikau daripada was-was hati dan daripada bercerai-cerai perbuatanku dan daripada siksa kubur. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma yaliju fil laili wa min syarri ma yaliju fin nahari wa min syarri ma tahubbu bihi riyahu wa min syarri bawa'iqid dahri. Artinya, wahai Tuhanku, aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kejahatan yang masuk di dalam malam dan daripada kejahatan yang masuk di dalam siang dan daripada kejahatan yang berhembus dengan dia itu oleh angin dan daripada kejahatan yang masuk membinasakan di dalam tahun. Allahumma inni a'udzu bika min tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Artinya, wahai Tuhanku, bahawa aku meminta peliharakan dengan dikau daripada berpindah afiatmu dan daripada terkejut datang siksa dan daripada segala murkamu. Allahumma hdini bil huda waghfir li fil akhirati wal ula. Ya khaira maqsudin wa asna manzulim bihi wa akrama mas'ulim ma ladaihi. A'tini al-ashiyata afdala ma a'taita ahadam min khalqika wa hujjaji baitika ya arhamar rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu akan daku petunjuk dengan pertunjukmu. Dan ampuni olehmu bagiku di dalam akhirat dan di dalam dunia. Wahai yang sebaik-baik yang diqasad kepadanya, dan yang terlebih mudah yang diturunkan atasnya, dan yang terlebih mudah dipinta akan barang yang ada padanya. Beri olehmu, wahai Tuhanku, akan daku pada petang ini akan sesuatu yang terlebih afdal yang engkau beri akan seorang makhlukmu, dan yang terlebih barang yang engkau beri akan segala orang yang naik haji ke Baitullah. Wahai Tuhan yang terlebih kasih akan hamba-Nya dari segala orang yang kasih. Allahumma ya rafi'ad darajati wa munzilal barakati wa ya fatiral aradin was samawati dajjat ilaikas aswatu bin sunu fil lughati yas'alunakal hajati wa hajati ilaika alla tansani fi daril bala'i idh nasyani ahlud dunya. Yang bermaksud artinya, wahai Tuhanku yang mengangkat segala darjat dan yang menurunkan segala berkat, dan wahai Tuhan yang menjadikan 7 petala bumi dan 7 petala langit, gemparlah kepadamu segala suara yang dengan beberapa bagai daripada segala lughat, padahal memohonkan mereka itu akan dikau segala hajat, dan adalah hajatku kepadamu, bahawa jangan engkau lupakan akan daku di dalam negeri yang penuh dengan balak, apabila melupakan akan daku oleh segala isi dunia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Doa ni
Mungkin kita baca lagi sikit lagi, kita cuba habiskan doa ini. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Anal ba'isul faqirul mustaghithul mustajiru wal wajilul mushfiqul mu'tariful bidhanbih. As'alukal mas'alatal miskini wa abtahilu ilaika ibtihalal mudhnibid dhalil. Wa ad'uka du'a'al khaifid darir. Du'a man khada'at laka raqabatuhu wa fadat laka abaratuhu wa dhalla laka jasaduhu wa raghima laka anfuhu. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya engkaulah yang mendengar akan perkataanku, dan engkaulah yang melihat akan tempatku, dan engkaulah yang mengetahui akan rahsiaku dan zahirku, dan tiada tersembunyi atasmu sesuatu daripada pekerjaanku, bahawa aku yang dhaif, yang sangat berkehendak, yang meminta tolong, yang meminta peliharakan, yang takut, yang menuntut kasih sayang, yang mengakui dengan dosanya bahawa aku memohonkan akan dikau akan permohonan orang yang miskin dan merendahkan diri kepadamu, akan kerendahan orang yang berdosa, yang hina, dan aku berdoa akan dikau akan doa orang yang takut, yang buta, dan akan doa orang yang merendahkan bagimu lehernya dan melimpahkan bagimu air matanya dan menghinakan bagimu jasadnya dan menaruhkan bagimu akan hidungnya ke tanah. Ni. Allahumma la taj'alni bidu'aika rabbi syaqiyya wa kun bi ra'ufar rahima ya khairal mas'ulina wa akramal mu'tin. Artinya, wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan akan daku orang yang celaka dengan sebab meminta doa akan dikau, dan jadilah engkau dengan daku itu belas kasihan dan kasih sayang. Wahai Tuhanku, engkaulah sebaik-baik yang dipintai sesuatu, dan engkaulah yang terlebih murah yang memberi. Ilahi man madahalaka nafsahu fa inni laimun nafsi. Artinya, wahai Tuhanku, barang siapa memuji ia kepadamu akan dirinya, maka bahawasanya aku yang mencela akan diriku. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ilahi, insyaAllah kita berhenti sampai sini. Nanti kita sambung pada minggu hadapan doa dari mula muka surat 401 ini, dan kita teruskan pengajian kita seperti sedia kala, kerana dah banyak sangat doa dia ni, sebab dia listkan doa-doa di tanah Arafah tadi, insya-Allah. Mungkin segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.